الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tengok malam ini kita baca muka 33 ni, 23 muka 23 di bawah, kan baridor di bawah. Wa amma iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Nampak baridor di bawah, Ya, bukan sikit dia. Tengok baridor di bawah. Ujung tu wa amma iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Yang ni kita baca malam ini makna ketuhanan yang kedua. Itu kita baca lah makna ketuhanan yang pertama. Jadi apa makna Tuhan? Iaitu satu zat yang terkaya daripada sekalian yang lain, dan sekalian yang lain berkehendak padanya. Itulah makna Tuhan. Jadilah ni kita kata tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Mana tidak ada suatu zat yang terkaya daripada sekalian yang lain, dan yang sekalian yang lain kehendak daripadanya melainkan Allah. Itu selalu kita kata la ilaha illallah, macam itu makna. Jadi dua lah makna Tuhanan ni. Satu dia kata terkaya daripada sekalian yang lain. Bahasa Arab kata istighna. Istighna. Ada istighna'uhu an kulli ma siwahu. Terkaya dia daripada sekalian yang lain. Lagi satu berkehendak. Kehendak tu bahasa Arab kata iftiqaru. Iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Berkehendak oleh sekalian yang lain padanya. Bila kita kata Tuhan itu terkaya daripada sekalian yang lain, ingat dia mesti apa itu ni? Mesti sifat dan wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil awali qiyamu bi nafsi. Itu sama basar kalam. Lepas tu dia suci daripada kekurangan. Lepas tu wajib pula dia bersifat dengan apa dia, suci ya daripada gharat, pada buatan dan hukum. Itu semua baca itu ni. Lepas tu apa lagi? Tidak wajib padanya menjadikan sesuatu daripada mungkinan. Itu lepaskan di atas tu. Ini sambung dia, kita baca pula terkaya. Bukan terkaya, berkehendak. Berkehendak oleh sekalian yang lain padanya. Baca tengok. Ini bagi dua daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma iftiqaru
kulli ma adahu ilaihi jalla wa azza. Wa ma tu, dan adapun iftiqaru tu mana berkehendak, kulli mana tiap-tiap. Dan adapun berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya, ma'adahu tu mana yang lainnya, ilahi kepadanya jalla wa azza. Mana bila kita kata yang lain semua berkehendak pada dia bila yang lain semua berkehendak pada dia, bahwa bawah sekali bahwa yujibu lahu ta'ala al-hayatu, bahwa maka iaitu jumpa tu maka iaitu ada tu maka mewajibkan ia bagi Allah Ta'ala. Mana bawah tu kan? Muka 24 kata al-haya, wajiblah Allah bersifat dengan haya. Wa umumul qudrati wal iradati wal ilmi. Tu baris belum tidak. Wa umumul qudrati wal iradati utawa kasrah wal ilmi. Jadi bila kita kata sekalian yang lain berkehendak padanya, wajiblah Allah Ta'ala itu bersifat dengan haya, mesti ada hidup. Wa umumul qudrati wal iradati wal ilmi, dan umum qudrahnya. Umum qudrah ni mana? Takluk qudrah dia 100%, mana sepenuh-penuh, mana dia berkuasa sungguh-sungguh. Itu kata umum qudrah. Dan iradah pun umumnya. Iradah dia menentukan semua perkara, dia menentu. Dan ilmu pun umumnya, mana dia mengetahui semua. Kalau tak ada ilmu, kalau tak ada ilmu, tidaklah dia dapat menentukan sesuatu. Tak ada iradah. Itu kita bicarakan. Kalau tak ada ilmu, tak ada lah iradah. Mana kalau dia tak tahu sesuatu, macam mana dia nak menentu? Jadi bila dia nak menentukan sesuatu, ialah yang diketahuinya. Jadi bila dia tak ada ilmu, tak ada iradah. Jadi bila tak ada iradah, tak ada qudrah. Mana dia nak buat apa? Apa dia nak bagi jadi? Kalau dia tak menentukan dulu lepas tu mesti dia bersifat dengan ilmu, dengan iradah, dengan qudrah. Lepas tu tiga-tiga ni wajiblah Tuhan bersifat tiga-tiga ini bila dia hidup. Kalau dia tak hidup, mana ada qudrah, mana ada iradah, mana ada ilmu. Jadi wajiblah Tuhan sifat dengan haya dan qudrah dan iradah dan ilmu. Barulah sekalian yang lain kena pada dia. Kalau tidak, nak kena apa? Dia tak boleh bagi jadi sesuatu. Jadi kata pokok nak tumbuh, kena pada Allah untuk menumbuhkan dia. Ada bunga nak jadi buah, kena pada Allah untuk menjadikan dia, jadikan bunga ni buah. Pasal apa bunga ni kena pada Allah untuk jadikan dia buah? Pasal Tuhan ada ini,
Dia wajib sifat dengan ilmu, dengan irada, dengan qudrah. Kalau Tuhan tak ada sifat ni, apa pun tak kena oleh Allah. Nah, kena Allah bukan dia boleh jadi nah. Jadi bila lah ni semua sekalian yang lain ni kena oleh Allah. Ada tak suatu perkara kita kata sikit, kata ada suatu habuk dia tak kena oleh Allah, ada tak? Tak ada. Jadi kita semua tiap yang lain tu mana semua perkara yang lain oleh Allah kena oleh Allah. Pasal apa? Pasal Tuhan jadi. Kan dia bagi jadi, dia menggerakkan, dia letak sini, tempat ni, kau ni duduk tang ni, kau ni duduk tang ni. Kau ni macam ni kelaku dia. Dia boleh terbang sana, boleh pergi sini, boleh hilang, boleh tak ada, boleh ada. Jadi kalau yang nak ada, kena kepada Allah untuk mengadakan. Kalau satu benda yang ada, kemudian nak tak ada, kena kepada Allah untuk meniadakan dia. Baru boleh. Jadi itulah. Kalau Tuhan tak bersifat dengan empat sifat ini, tak ada siapa kena kepada dia. Bila tak ada siapa kena kepada dia, tidaklah dia itu Tuhan. Bila kita kata Allah itu Tuhan, mana semua yang lain kena kepada dia. Kalau ada sesuatu yang tidak kena kepada dia, bukan lagi Tuhan. Betul. Kalau betul kita tak mau yang lain Tuhan, kita tak mau. Ada yang lain dulu, orang dulu kata Firaun tu Tuhan. Ada orang kena kepada dia. Ada orang gaji dah kan dia bagi makan baru dia boleh makan, dia tak makan tak boleh makan. Tapi pokok kurma nak berbuah kan kena dia. Hujan nak turun tak nak kena pada dia. Orang lain yang duduk di negeri-negeri lain tak nak kena pada dia. Jadi banyak benda yang tak kena pada dia. Yang kena pada dia pun nama ya sebenarnya tak kena ya pada dia juga. Kata orang gaji dia, orang kerja dia kena pada dia untuk bagi makan. Dia bagi makan apa? Roti pun orang lain buat. Orang lain bagi jadi. Orang lain buat, orang lain bagi jadi. Itulah. Sebenarnya tak kena pada dia. Jadi tak boleh kita kata Firaun itu Tuhan dengan sebab banyak atau semua perkara tak kena pada dia. Jadi bila kita kata Tuhan, Allah itu Tuhan, mana sekalian yang lain kena pada dia. Apalah nama Tuhan. Jadi dua-dua tu. Sebab itu kita baca dia mesti terkaya pada sekalian yang lain. Ni kita baca pula, mestilah sekalian yang lain kena pada dia. Cari tengok, ada tak satu zat yang terkaya daripada sekalian yang lain dan sekalian yang lain kena pada dia? Ada tak satu zat tu? Tak ada dah melainkan Allah saja. Tu kita kata tak ada dah Tuhan lain melainkan Allah saja. Kata zatnya tu tak ada. Kalau ada tak apa. Tak ada, cari tak mana pun tunjuklah. Tak apa dia. Macam orang Nasrani dia kata Isa pun Tuhan. Isa ada orang kena pada dia. Pokok nak buah kena pada dia. Hujan nak turun kena pada dia. Tak ada. Tak ada pun. Pokok nak tumbuh tak kena pada dia. Ada binatang nak jadi. Tak ada. Ikan di laut nak jadi tak nak kena pada dia. Tak boleh kata Tuhan. Jadi Allah Tuhan kita mana semua kehendak ada dia.
Bila semua kehendak pada dia, dasar ni mestilah dia ada sifat haya dan qudrah dan irada dan ilmu. Nah, baca lagi tempat ni, muka 24 ni. Kata is lah. Selalu kita jumpa is. Is mana kerana lawin tapa syai'un minha lama amkana an yujada syai'un minal hawadisi. Pasal apa kita kata ada mesti sifat dan haya dan qudrah dan iradah dan ilmu? Kerana jikalau ternapi, entapa tu mana ternapi? Jikalau ternapi taro tu ternapi suatu daripada segala sifat itu, mana kalau lah tak ada satu, mana-mana tak ada haya, tak ada qudrah, tak ada iradah, tak ada ilmu. Kerana jika ternapi suatu pada segala sifat itu, nuscaya kata, lama amkana an yujada syai'un. Lama tu nuscaya tiada dapat. An tu bahawa elok dia bergantung elok mana Nuscaya tiada dapat bahawa diperoleh suatu daripada segala yang baru ini, hawadisi. Lama amkana yujada syai'un minal hawadisi. Nescaya tiada dapat bahawa diperoleh suatu daripada segala yang baru ini. Fala yaftaqiru ilaihi syai'un. Maka tengok mana lepas baru tu, maka dia buat tanda tak, tiada kan tanda lah, tiada lah. Maka tiada lah maka tiada lah berkehendak padanya suatu syai'un suatu. Jadi kalau tak ada sifat yang empat ini, nescaya tak ada lah suatu, tak ada sebab berkehendak pada dia. Tak ada benda ada, tak ada sebab berkehendak pada dia. Kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Dan kalau satu tu betapa betapa dan apa? Betapa yang demikian itu. Ya, lepas betapa lepas tu dan betul. Betapa yang demikian itu, dan yaitu pada hal Allah Ta'ala berkehendak padanya tiap-tiap barang yang lainnya, lain daripadanya. Hadis ya kan, mana bila kita kata Allah tu berkehendak padanya oleh segala yang lain, wajiblah dia bersifat dengan haya, qudrah, irada, ilmu. Kerana kalau tak ada sifat itu, tidaklah ada sesuatu pun daripada yang lain, siapa pun tak kehendak pada dia. Macam mana kita nak kata gitu? Macam mana kita kata tak ada apa kehendak pada dia? Padahal ni kaipa kita macam ni. Padahal semua yang kehendak pada Allah, dan kita duduk sendiri kita lah pun kita kehendak pada Allah. Kita duduk, kita nak gerak, nak apa,
Nah, kita nak tanam situ apa semua, buah nak keluar makan nak pada Allah. Kalau orang buat bendang, tanam padi, kalau Tuhan tak gitu tumbuh, tak ada, tak tumbuhlah padi dah. Kalau tumbuh pokok, padi tak keluar, tak ada lah padi. Nah. Jadi, lah ni semua kita kehendak pada Allah. Itulah menunjuk semua kehendak pada dia. Itulah menunjuk, kata dia, sifat dengan 4 sifat itu. Itu satu. Sama-sama kita baca tak? Bagi 1, 2, 3, 4. Walladhi yaftaqiru ilai kullu ma siwahu. Betapa sahnya demikian itu, iaitu padahal Allah Ta'ala kehendak padanya tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Wa yujibulah. Yang kedua ni. Yang kedua lah ni. Wa yujibu lahu ta'ala aidan al-wahdaniyatu. Jadi bila aidan ni dia buat baris satu, dia buat nun ni bawah. Jadi baca dia aidanil wahdaniyatu. Saya aidan ni bagi dua tanah. Sini tak ada nun lah. Al-wahdaniyatu. Tak apalah. Wa yujibu lahu ta'ala aidan al-wahdaniyatu. Apa makna wa yujibu? Dan mewajibkan. Maksudnya bila kita kata Tuhan itu berkehendak oleh sekalian yang lain padanya, mewajibkan bagi Allah Ta'ala pula, aidan mana pula, wahdaniyah. Wajiblah pula Tuhan sifat dengan wahdaniyah. Di atas jalan jalin tak apalah, di atas dulu kemudian. Kita bilang sifat 20, wahdaniyah dulu. Tak apa. Ini pasal dia nak nerang kata mana ketuhanan. Wajiblah Tuhan bersifat dengan wahdaniyah. Kalau dia tak sifat dengan wahdaniyah, jadi macam mana? Kalau Tuhan tu berbilang, ada orang kena ada dia? Tak ada. Kalau dia berbilang, nescaya tidaklah akan dapati suatu perang alam. Alam itu tak. Kalau Tuhan berbilang, alam tak ada. Sebab tak ada. Kalau Tuhan tu berbilang, dia jadi lemah. Kalau dia ada dua, ni lemah. Bila ni lemah, ni pun lemah. Tak boleh buat alam. Kalau dia pas setuju dua-dua pun, jadi lemah. Tak boleh buat alam. Kalau mereka tak setuju pula, kalau Tuhan tu berbilang tapi tak setuju, nescaya jadilah kacau bila alam ni. Saat ni jadi macam ni, saat ni jadi macam ni, jadi tak teratur. Matahari naik tak teratur, bulan naik tak teratur, hujan turun pun tak teratur. Jadi sekarang ni semua ada elok. Itu teratur. Kita tengok semua kejadian teratur elok. Kata manusia tu macam tu lah. Kita buat jadi macam tu lah. Tak ada manusia jadi macam lain. Kalau kata kambing, jadi kambing lah. Nak bina dia jadi macam dia lah. Jadi kambing lah. Tak ada jadi macam lain. Jadi semuanya teratur elok. Itulah menunjuk Tuhan tu bersifat dengan wahdaniyah, bahawa semua yang lain kena pada dia. Kalau dia berbilang, nescaya dia jadi lemah. Tak ada yang lain, tak ada siapa nak kena pada dia. Tak ada. Hal lain tak ada siapa nak kena pada dia. Ini dia kata wa yujibu lahu ta'ala aidan al-wahdaniyatu.
dan mewajibkan bagi Allah Ta'ala pula wahdaniyah. Iz mana? Bawah tu. Dari kerana iz law kana ma'ahu sanin fil uluhiyati. Iz mana? Kerana. Law tu jikalau. Ya. Ya apa dia lepas jikalau ni? Tak betul. Jikalau potong orang tu lepas jikalau tu potong bang. Tulis sikit atas tu betul kana. Jikalau atas sikit pada jikalau tu boleh adalah sertanya. Oh, dia tulis sertanya ni. Ni ma'ahu ni sertanya. Tulis tak mana-mana tulis bi nah. Hari kita nak buat bakai-bakai esok seminggu 2 hari kita baca syarah dah. Dia mai balik nah. Jikalau adalah sertanya tu yang kedua. Kabdal waw alif. Kabdal waw ya tak dia. Kabdal waw alif potong ya tu. Iz mana dari kerana, law tu mana jikalau, kerana mana adalah. Ma'ahu tu sertanya, sanin mana yang kedua. Jadi kalau Tuhan tak sifat dengan wahdaniyah, kalau Tuhan tak sifat dengan wahdaniyah, mana dia ada berbilang. Jadi jikalaulah kita takdir, jikalaulah ada sertanya yang kedua, fil uluhiyati pada ketuhanan. Fil uluhiyati mana? Pada ketuhanan itu niscaya. Bawah ni lamaf, baca ada lamaf taqaro ilahi syai'un. Niscaya tiadalah berkendak padanya suatu jua pun. Mana kalau lah Tuhan tu berbilang, siapa pun tak kendak pada dia. Kata apa? Liluzumi ajzi ma hina idzin. Liluzumi kerana melazimkan lemah. Ini berapa ni? Lemahan. Sebenarnya melazimkan lemah keduanya. Pada ketika itu. Jadi kalau ada yang kedua pada ketuhanan, niscaya apa? Niscaya tidaklah berkendak padanya suatu, kerana lazim lemah keduanya pada ketika itu. Aina izin tu pada ketika itu. Itu dia gantung mana betapa kiranya. Potong waktu tu, potong. Betapa kiranya tu potong. Memang bawah ni. Tangkai pa ni. Bawah nak betapa kiranya. Ni. Ni betapa kiranya. Kan duduk ujung tu. Duduk bawah ni. Kalau boleh tulis, potong tu tulis sini. Kaifa, betapa kiranya. Itu kaifa ni. Ni di pipu ujung tu. Betapa kiranya. Itu kaifa tu. Wa huwallazi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu.
Betapa kita nak katanya tu, dia kata betapa kiranya atau macam mana boleh berlaku kata ada tak kehendak pada dia. Wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Dan iaitu walladhi tu. Dan iaitu yang wajib berkehendak padanya oleh tiap-tiap barang lainnya. Ma siwahu tu barang yang lainnya. Lah ni apa dia? Asal kita baca, bila kita kata berkehendak oleh sekalian barang lainnya kepadanya, mewajibkan Tuhan itu bersifat dengan wahdaniyah. Pasal apa? Kalau dia berbilang, kalau ada yang kedua pada ketuhanan, nescaya lain tak kena pada Allah, pasal tak ada. Lain tak ada. Kalau ada Tuhan yang kedua, mana lemah kedua-dua. Lemah kedua-dua, satu apa pun tak ada alam ni. Dan tak ada yang kena pada dia. Kalau kita kata satu ubah langit, satu ubah bumi, macam mana? Nescaya tidak kena pada Tuhan langit itu oleh yang di bumi. Jadi mana? Bukan Tuhan lagi, bukan Tuhan. Pada ada yang tak kena pada dia. Dan tidak kena pada Tuhan bumi oleh yang ada di langit. Jadi bumi pun bukan Tuhan. Tuhan mestilah kita ada dia definisi ketuhanan ni. Tuhan mestilah semua kena pada dia. Apa atau mana pun, kalau halus habuk melayang mana pun, mesti kena pada dia. Baru nama Tuhan. Kalau dia berbilang, tak nama Tuhan. Jadi bila kita nak nama Allah itu Tuhan, mestilah dia bersifat yang wahdaniyah. Kalau dia berbilang, nescaya ada yang tak kehendak pada dia. Adapun semua kita kehendak. Semua tak ada. Tak ada siapa kehendak pada dia. Macam mana kita nak kata tak kehendak, padahal sampailah pun kita tengok semua kehendak pada Allah. Itu kaifa wa wallazi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Jadi berapa lagi kita ambil, Ustaz? Dua macam. Satu, bila kita kata Tuhan itu berkehendak oleh sekalian yang lain padanya, yang pertama pada Ustaz, wajiblah baginya ayah, qudra, irada, ilmu. Satu tu. Lepas tu yang kedua, wajiblah pula baginya wahdaniyah. Ni, muka kita jawab dua. Habis muka 25 lah. Yang ketiga ni. Yang ketiga. Wa yu'khadhu minhu aidan hudusul alami bi asrihi. Ni yang ketiga ni. Bila kita kata Tuhan tu berkehendak oleh sekalian yang lain padanya, mestilah dia. Wa yu'khadhu minhu aidan hudusul alami bi asrihi, dan diambil daripadanya. Wa yu'khadhu minhu, dan diambil daripadanya. Daripadanya pada apa? Daripada kita kata Tuhan tu berkehendak oleh sekalian yang lain padanya. Ambil baru perkataan tu. Kita ambil daripada kata Tuhan itu semua yang lain kena pada dia. Dia ambil daripadanya pula baru segala alam ini dengan sekaliannya. Sebenarnya baru alam ini dengan sekaliannya. Kalau alam ni tak baru, mana ada yang tak kena pada dia? Kalau kata Gunung Cerai tu qadim, Gunung Cerai tak kena pada dia.
Pasal gulung cerai ni dia nak jadi, tak payah Tuhan bagi jadi. Tidak kehendak pada Allah menjadikan dia. Kalau dia qadir. Sekarang dia pun kehendak pada Allah. Mana kalau Tuhan tak bagi jadi, tak jadilah dia. Tu. Dulu ni tak ada gulung cerai tu. Dia berkehendak pada Allah menjadikan dia. Apa jadi? Semua alam ni baru. Kalau ada satu yang qadim, macam orang falsafah dia kata unsur alam ni qadim, iaitu apa nitrogen, hidrogen, oksigen, apa semua tu dia kata qadim. Kalau qadim, mana hidrogen tu tak kena pada dia. Tu bukan dia lagi Tuhan. Jadi bila kita nak kata Allah ni Tuhan, mestilah sekalian yang lain kena pada dia. Mestilah sekalian yang lain tu baru. Kena. Kalau ada lah alam ni atau antara alam ni yang qadim, mestilah ada lah yang tidak kena pada Allah. Bukan lagi Tuhan. Jadi tak cukup dia punya makna ketuhanan. Inilah juga kita ambil, diambil daripada perkataan sekalian yang lain kena pada dia tu ialah baharu alam sekaliannya. Biasrihi makna dengan sekaliannya. Wa yu'khadhu minhu aidan hudusul alami biasrihi, dan diambil daripadanya pula baharu alam ini sekaliannya kerana baik dua tu je. Lau kana syai'un minhu qadiman lakana zalika syai'u mustaghniyan anhu ta'ala. Lau tu jikalau baik dua tu. Jikalau adalah suatu kerana tu adalah jikalau adalah suatu tu syai'un. Jikalau adalah suatu daripadanya itu qadim, boyamin qadim ni, qadiman mah qadim ni. Ya tak ada ni, ada min ya. Buat connect sikit. Connect kepala ya. Buat titik. Jikalau adalah suatu daripadanya itu qadim, daripada alam ni, daripadanya tu, daripada alam ni qadim, Caya adalah Caya adalah demikian satu itu mustaghniyan anhu. Bawah ni terkaya ya, botaro terkaya ya daripadanya, terkaya ya daripadanya Allah Ta'ala. Itulah mustaghniyan anhu Ta'ala. Mana kalau ada suatu daripada alam ni, kalau tak semua pun ada satu yang qadim, percaya tu tak kena pada Allah. Tak boleh lagi kita kata dia Tuhan. Sebab Tuhan ini mesti sekalian yang lain kena pada dia. Apa itu dia umai kaipa ni macam tadi selalu ada kaipa di sana. Kaifa wa huwa alladhi yajibu an yaftaqiru ilai kullu ma siwahu. Betapa kiranya yang demikian, dan yaitu ia betapa kiranya demikian itu, dan yaitu ia yajibu ia yang wajib, yajibu tu yang wajib, bahawa berkendak padanya oleh setiap barang lainnya. Ini nombor 3. Nombor 1 wajib pada Allah haya, qudrah, irada, ilmu. Itu
Lepas tu yang kedua, wajib juga bagi Allah wahdaniyah. Yang tiga, bila kita kata Tuhan tu berkehendak padanya oleh sekalian yang lain, maka kita faham lepas itu bahawa alam ini baru sekaliannya. Tak ada daripada alam ni sesuatu yang qadim, tak ada. Baru sekalian tu berkehendak pada Allah. Yang ketiga tu. Wa yu'khadhu minhu, ni yang keempat lah. Yang keempat. Jumpa ni baris empat. Baris empat ujung. Wa yu'khadhu minhu aidan alla ta'sira li syai'in minal kainati fi asarin ma. Wa yu'khadhu minhu mana? Dan diambil daripadanya. Aidan mana pula? Diambil daripadanya pula, daripada kata sekalian yang lain kena pada dia. Diambil daripadanya pula anla, bahawa tu, pula tu bahawa tu an, bahawa tiada memberi bekas. Itu anla taksiro memberi bekas. Bahawa tidak, la tu tidak, bahawa tidak memberi bekas li syai'in minal kainati, baginya sesuatu daripada segala kainat. Apa kainat? Kainat ni mungkinat. Apa? Kainat ni mana yang ada ini? So kita jumpa mungkinat. Di ternak lah jumpa mungkinat. Rupa ya. Mana yang ada ini? Allah. Baca Allah. Allah ta'sira li syai'in minal kainati, bahawa tidak memberi bekas bagi suatu daripada kainat fi asarin ma. Fi asarin ma tu pada, bukan daripada tu, darah betul orang. Pada barang bekas ada ya. Mana apa-apa juga. Apa mana memberi bekas? Mana mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu, itu mana memberi bekas. Ada sesuatu yang lain dapat memberi bekas, dapat mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Misalnya kita kata panah boleh meniadakan ayak. Mana ayak sikit tu, ayak sikit di atas lantai, atas jalan, main panah ya, hilang ayak. Jadi boleh ada kita kata panas matahari menghilangkan ayak. Itu mana suatu dapat beri bekas pada suatu. Atau kita kata baja merendangkan pokok. Di pokok tu kalau kita tak buh baja, dia tak rendang. Kita buh baja, dia merendangkan pokok. Jadi suatu dapat mengadakan suatu, menambahkan ranting pokok, menambahkan daun. Boleh tak? Itu mana suatu beri bekas. Suatu meniadakan suatu. Boleh tak? Tak boleh. Kalau kita rimbun api, kita bakar api, kita ambil ayak tuang, padam api. Jadi ayat meniadakan api. Boleh tak? Tak boleh. Kita tuang ayat, kalau api menyala kan nyala ya. Yalah, Allah bagi padam, baru padam. Kalau kita buah baja di pokok, mesti kah keluar daun baru, ranting baru.
Tak mesti kan. Dan tak boleh bukan pasal baca. Allah yang mengeluar. Jadi bila Allah yang mengeluar, mana Allah saja yang beri berkat. Kalau ada yang lain beri berkat, mana kawan tu tak kena pada Allah. Kalau kata baca boleh merendangkan pokok, pokok tu tak kena pada Allah lah. Dia nak rendang tak payah Allah. Baca pun boleh. Kalau kata api boleh padam dengan ayak, mana api ni nak padam tak payah Allah. Tidaklah api berkehendak pada Allah untuk padam, ayak pun boleh. Itu. Jadi jikalau ada sesuatu daripada kainat ini yang beri bekas, yang beri bekas pada apa-apa jugalah. Apa-apa juga bekas. Bekas tu mana? Yang kita bekas ni makna mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Ada yang lain boleh buat. Kalau ada lah bagi kainat ni sesuatu yang beri bekas macam tu, nescaya demikian ada kainat yang tak kena pada Allah. Kan? Jadi bila kita kata sekalian yang lain kena pada Allah, kita fahamlah kata tak ada sesuatu yang boleh memberi bekas. Ini kata wa yukhadhu ni bab 4. Wa yukhadhu minhu aidan alla ta'siru li syai'in minal kainati bi asarin ma. Wa yukhadhu tu, dan diambil daripadanya pula bahawa tiada memberi bekas bagi sesuatu. Bukan baginya tu, tak ada. Tiada memberi bekas bagi sesuatu daripada segala kainat, daripada barang bekas adanya. Mana apa-apa juga kesan tak boleh, tak ada. Tak ada satu yang beri bekas. Kalau ada satu yang beri bekas, kalau pisau itu boleh memutuskan sesuatu, nescaya sesuatu itu tak kena pada Allah. Kata boleh pisau ni boleh memutuskan katalah buah. Jadi kita nak kena nak putih buah tak payah kena pada Allah. Macam tu tak nama juga dia tu Tuhan. Pasal ada tak kena pada dia. Wa illa dan nescaya wa illa lazima an yastaghna zalikal asaru an maulana jalla wa azza. Nescaya dia kata lazimlah bahawa kaya dengan itu. Kaya itu apa dia? Kata pokok nak rendang, tak payah kena pada Allah. Nescaya lazimlah bahawa kaya dengan itu bekas daripada Tuhan kita yang maha besar dan maha mulia, Jalla wa Azza. Jadi ini yang ubah ni, yang keempat. Mana bila kata Tuhan tu terkaya, bukan terkaya, Tuhan tu berkendak padanya di segala yang lain, kita fahamlah bahawa tak ada bagi sesuatu pun yang dapat beri bekas. Kalau ada, mana adalah sesuatu itu terkaya daripada Allah. Itu bawah kali. Kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilai kullu ma siwahu. Ini selalu dia berlutut ni. Betapa kiranya yang demikian. Macam mana kita nak kata macam tu, dan iaitu wa huwa alladhi, dan iaitu yang wajib berkendak padanya oleh tiap barang lain daripadanya. Jadi bila sekalian yang lain kendak pada dia, kita tahu lah kata
Tak ada satu perkara yang dapat beri bekas pada sesuatu. Kata ubat menyembuhkan, boleh tak? Tak boleh. Atau kita masak, kita ambil beras dalam periuk, tak ada api, api boleh memberi masak, beras kita boleh jadi nasi, tak boleh tu. Atau ambil beras dalam periuk buah ayam, tak ada api, boleh tak masak? Boleh kalau Tuhan nak masak, boleh. Tapi biasanya Tuhan tak bagi masak. Pasal dia, Tuhan ni dia beri jadi, dia yang beri bekas. Sungguh pun itu dia beri jadi sesuatu mengikut adat. Adat yang dia buat, bukan adat kita buat. Adat yang dia buat. Adat yang dia buat macam mana? Beras dalam periuk buaya, tak ada api, baru dia pergi masak. Dia pergi masak, bukan api pergi masak. Baru dia pergi masak. Kalau kita tak ada api, dia tak pergi masak. Apa dia tak pergi masak? Dia adat dia buat kita. Boleh dia pergi masak, boleh. Jadi kalau dia pergi masak, boleh. Duduk atas api boleh, tak duduk atas api boleh. Jadi kita terganggu kerja kita. Kemarin kita masak nasi, kita ambil beras dalam periuk buah ayam, kita letak itu ya tak ada buah api. Masak. Hari ini kita pun gelap-gelap buat lagu juga, tak masak pula. Macam mana? Jadi Selarulah hamba ni nak atok hidup. Sebab itu dia buat adat dia tak ubah. Dia boleh ubah tapi dia tak ubah. Dia tak ubah. Dia kata kalau ambil api bubur baru masak. Dia tak ubah. Lepas tu kalau dahaga minum air, baru dia beri hilang dahaga. Kalau kita tak minum ayak pun hilang, minum ayak pun hilang, kadang-kadang minum ayak pun tak hilang dahaga. Jadi bila kita dahaga, macam mana? Kita nak minum atau tak minum atau kemarin tak minum pun hilang. Jadi selarulah kita. Sebab itu dia buat adat. Ambil biji cabai, tanam, tumbuh buah cabai. Dia tak tumbuh timun. Boleh dah Allah bagi tumbuh timun? Boleh? Itu menyalahi adat. Adat yang dia buat. Kita bubur jagung, tumbuh tular. Tanamlah biji tular, tumbuh kacang panjang. Oi, kacau kita. Bila kita nak makan peraya, nak tanam biji apa? Kita ambil biji peraya tanam, tumbuh timun lah. Macam mana nak buat? Jelarulah kita kalau dia menyalahi adat. Lah ni Tuhan dia tak menyalahi adat. Dia buat ikut biasa. Agak senang. Bila dia ikut biasa, kita nak puasa pula ada yang lain yang beri bekas. Boleh tak lah. Yang lain tak ada satu yang memberi bekas. Cuma Tuhan buat ni ikut biasa, ikut adat. Bila dia selalu buat sesuatu ni ikut adat, kita nak pengaruh dalam pasal ni. Dia bagi jadi, ada yang lain bagi jadi. Ada. Kemudian kita baca bawah sekali. Kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Betapa kiranya dan iaitu ia yang wajib kendak padanya oleh tiap barang lain daripadanya. Amin. Muka 26. Umuman wa ala kulli halin. Jadi kendak padanya umum ada yang umum. Mana semua keseluruhan kendak pada Allah. Kata umuman. Tak ada nak pinjau yang mana orang satu nak kelak pada kendak pada Allah. Tak ada. Itu kata umuman.
Wa ala kulli halin, dan di atas setiap hal. Atas setiap hal. Atas setiap hal ni apa? Mana setiap satu. Apa dia? Segenap segi. Dia setiap hal mah. Segenap segi kehendak Allah. Macam kita ni, nak makan kehendak Allah, nak hidup kehendak Allah, nak nyawa kehendak Allah. Nah, dah makan, kita ambil makanan, makan. Betul, nak kena keluar balik. Makan tak keluar terus. Kehendak kepada Allah. Kalau dia tak bagi keluar, jenuh kita makan. Sama kan dia tak keluar. Perut kita berat macam ni. Lebih dari ni. Macam mana? Nak makan tak wani. Tu kalau tiap-tiap segi kita nak makan kan, nak dia nak cari benda, kita nak makan, kita nak minum, nak bagi hadam, nak bagi elok, nak bagi semua, nak keluar tak? Nak keluar pun kena pada dia bagi keluar macam ni. Hak benda ni keluar ni, hak cayak keluar kau ni. Ni. Kalau dia buat cayak keluar kau lain, hak beku keluar kau lain, payah ya. Ni. Tu mana genak segi sampailah kita nak gerak, nak gerak, nak tidur, nak duduk, nak tidur, nak lena kena pada dia. Kita cuma letak tak kepala, harap dia pergi lena. Kita bukan tahu pergi lena. Kalau kita tidur, dia tak pergi lena. Duduk tak lena lah, lepok-lepok tak lena. Jadi bila kita tidur, bismillahirrahmanirrahim, tidur, harap dia pergi lena. Berapa minit dia pergi lena ni? Tak tahu ya? Tak tahu. Kadang 2 minit, 3 minit lena lah. Tak kepala lena. Kadang hampir tengah jam tak lena lagi. Ada orang sampai 2-3 jam tak lena. Nak lena pun kena pada dia. Tu mana wa ala kulli halin. Dan di atas setiap hal. Mana setiap segi, segenap segi semua kena pada dia. Baik tu, hadza in qaddarta anna syai'an minal kainati yu'assiru bi tab'i. Yang ni panjang sikit ni. Hadza in qaddarta. Jadi yang ni panjang tapi bawah. Bawah ni panjang lagi. Jadi sila kita baca dekat ini. Apa tadi kita baca? Kata berkehendak oleh segala yang lain daripadanya kepadanya. Itu mana ketuhanan yang kedua. Kehendak oleh segala yang lain daripadanya kepadanya. Tak kala itu wajiblah dia sifat dengan khaya, qudra, irada, ilmu. Kita tahu dah. Kalau tak ada sifat ni, tak ada lah yang nak kehendak pada dia. Wajib juga dia sifat dengan wahdanya. Kalau tak ada wahdanya, tak ada yang kena pada dia. Lepas itu wajiblah juga pada kita kata alam ini baru sekalian. Kalau tak baru, kalau alam ni ada yang qadim, ada yang tak kena pada dia. Lepas itu yang keempat pada kita atas ni, tidak ada bagi suatu daripada kainat ni beri bekas. Kalau ada, mana demikian bekas itu tidak kena pada dia. InsyaAllah kita habis lagi ni hak kena ni. Ni lah kita bacain muqaddar ni. InsyaAllah minggu depan kita baca tu. Wallahu a'lam.